Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk wakaf dan sedekah. Kumpulan kami terdiri daripada Siti Zulaikha binti Ibrahim, Nur Hazirah Hazika binti Hasri, Nur Izdihar Huda binti Ishaq, Nur Husna binti Ramli dan Ai Atira binti Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaikha binti Ibrahim di 18210 dan 50. Saya akan membentangkan tentang pengertian wakaf. Wakaf dari segi bahasa ialah menahan, manakala dari segi istilah, jumhur fuqaha telah mendefinisikan wakaf sebagai menahan sesuatu harta seseorang untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan terputus hak milik ke atas harta tersebut. Harta yang diwakafkan mestilah dalam keadaan baik dan digunakan untuk tujuan kebajikan semata-mata bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah. Ia ditegaskan dalam hadis yang bermaksud, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara iaitu sedekah jariah yang mengalir terus, ilmu yang dimanfaatkan atau anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Ulama telah mentafsirkan sedekah jariah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut membawa maksud wakaf kerana pahala sedekah jariah terus-menerus mengalir kepada orang yang melakukannya. Sedangkan sedekah yang lain pahalanya tidak berpanjangan mengalir seperti sedekah amal jariah ataupun wakaf. Seterusnya iaitu rukun wakaf. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama, pewakaf. Orang yang berwakaf mestilah memiliki secara penuh harta itu. Dan dia mestilah berakal, baligh dan orang yang mampu bertindak tentang secara hukum. Dan yang kedua, harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan mestilah halal dan boleh diambil manfaatnya. Dan yang kedua, harta yang diwakafkan mestilah wujud ketika itu. Yang ketiga, harta yang diwakafkan mestilah memberi faedah yang berpanjangan. Dan yang terakhir, harta yang hendak diwakafkan mestilah milik sempurna orang yang memberi wakaf. Wakaf yang ketiga ialah penerima manfaat wakaf. Yang pertama, wakaf digunakan untuk kebaikan, dan yang kedua, wakaf digunakan untuk kepentingan Islam. Dan rukun wakaf yang terakhir iaitu lafaz wakaf. Lafaz wakaf mestilah akad yang jelas. Contohnya, saya bernama Ahmad bin Ali mewakafkan sebidang tanah milik saya di Lot 35 Kampung Expo 3600 Kamuntin Perak untuk didirikan masjid kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita masuk syarat wakaf. Syarat wakaf yang pertama, wakaf yang diserahkan berlaku untuk selamanya. Okey, maksudnya kat sini bukannya sementara. Contoh, okey, kita wakafkan benda tu, lepas tu bulan depan kita minta balik. Tak boleh macam tu. Bila kita wakaf, dia akan berkekalan kepada hak orang yang mendapat wakaf tu lah. Dia hak mutlak dia. Okey. Yang kedua, orang yang menerima wakaf jelas baik yang berupa organisasi atau pihak yang tertentu. Okey, contohnya macam kita selalu tengok lah. Orang yang berwakaf ni selalunya orang masjid, bukan yang mewakafkan, maksudnya yang dapat wakaf tu selalunya orang masjid. Selalu macam tu kan. Okey, sebab takkan kita nak wakaf, contoh tahan tepi orang, lepas tu kita cakap kita nak berwakaf dengan dia. Tak boleh. Kita kena cari organisasi yang dipercayai lah. Okey, yang ketiga, wakaf tidak boleh ditarik balik. Okey, maksudnya kita dah bagi dah wakaf tu, lepas tu kita nak ambil balik. Tak boleh lah. Contoh kalau macam kita pun, kalau kita bagi barang ke orang, kita ambil balik, buruk siku. Macam tu lah. Kita tak boleh ambil balik barang kita wakafkan tu. Okey, seterusnya, barang yang diwakafkan mestilah wujud pada saat diserahkan. Okey, maksudnya kita tak boleh cakap kosong je lah. Maksudnya kita nak cakap wakaf tapi barang tu tak ada pun lagi. Tak boleh. Kita kena, bila kita berwakaf, barang tu kena ada. Contohnya macam tanah. Tanah tu dah kena ada. Okey, yang kelima, ikrar dan penyerahannya yang jelas. Maksudnya kat sini kita guna lafaz yang jelas lah. Dia tak terganggu dengan apa-apa benda yang lain yang sebabkan kerosakan waktu lafaz tu.
Okey, yang terakhir, harta wakaf tidak boleh dipindah tangan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri. Okey, macam kita tahu, kita berwakaf ni untuk kegunaan benda yang baik. Maksudnya kita tak boleh guna sebaliknya. Contoh kita guna tanah tu, tujuan dia untuk nak buat macam satu tempat yang haram, satu tempat yang bukan untuk kebaikan Islam kita. Tak boleh macam tu. Sebab tujuan wakaf tu pun untuk kebajikan Islam. Okey, seterusnya kita masuk jenis wakaf. Wakaf ada 2 jenis. Satu mutlak, yang kedua muqayyad. Mutlak ni am, muqayyad ni khas, khusus. Okey, wakaf mutlak ataupun am ni, pewakaf mewakafkan harta untuk tujuan kebajikan Islam semata-mata tanpa ditentukan tujuan yang khusus. Maksudnya, orang mewakafkan tu, dia bagi tanah secara umum. Dia tak cakap tanah tu untuk buat apa. Maksudnya, semata-mata untuk kebaikan Islam je. Dia tak cakap pun nak suruh buat apa. Maksudnya, kita boleh buat benda tu secara awam lah. Kita boleh buat apa-apa asalkan untuk kebaikan Islam. Okey. Yang kedua, wakaf muqayyad, iaitu khas. Pewakaf mewakafkan hartanya untuk tujuan tertentu seperti membina masjid, sekolah agama dan sebagainya. Okey, yang ni macam kita faham, dia khususkan tempat tu. Contoh dia macam tadi, pewakaf tu dia bagi tanah dan dia sebut dia nak tanah tu untuk buat apa. Contoh untuk membina masjid, untuk buat sekolah, untuk buat apa-apa pun. Tapi maksudnya bila dia bagi tanah tu, dia bagi tahu dia nak buat apa. Okey, maksudnya yang tu lah khusus. Okey, itu je. Terima kasih. Okey, seterusnya kita masuk tajuk yang terakhir dalam tajuk wakaf ni, iaitu aplikasi wakaf pada zaman sekarang ni. Okey, sebagai satu contoh yang macam dalam slide itu, e-wakaf. Okey, waktu zaman sekarang ni boleh dikatakan hampir seluruh negeri dia menggunakan teknologi e-wakaf ni untuk susun macam mana? Susun harta-harta yang telah diwakafkan tu. Okey. Kenapa e-wakaf ni boleh wujud? Sebab dengan e-wakaf ni pengurusan wakaf tu akan lebih secara sistematik. Okey, macam kita tahu, macam contoh ada setengah zaman dulu, ada yang bila orang wakaf tulis dalam buku je, tulis dalam kertas. Lepas tu kadang macam mana? Jadi benda tu akan berterabur. Jadi bila wujudnya satu aplikasi ni, macam satu program e-wakaf ni, harta-harta tu akan macam dia akan susun secara sistematik. Maksudnya tujuan dia nak pastikan yang hasrat pewakaf tu dapat dicapai. Macam itulah. Lepas tu sebab macam kita tahu harta wakaf ni ialah merupakan satu amanah. Maksudnya bila dia amanah, bila dia suatu amanah, jadi kita kena bertanggungjawab atas amanah tu. Jadi kalau wujudnya sistem ni, semua harta tu akan dijaga. Sebab dalam sistem ni orang yang baru nak berwakaf pun boleh daftar dalam tu. Maksudnya dia tak terhad lah, semua golongan boleh berwakaf. Macam zaman dulu kita nak kena pergi masjid, nak jumpa orang ni, jumpa orang tu, jumpa orang ni kan. So susah. Okay. Yang kedua, boleh daftar secara online. Okay, nak kata kat sini, bila gunakan e-wakaf ni, dia tak ada limit untuk pewakaf tu. Maksudnya, siapa yang nak berwakaf, dia boleh berwakaf. Tambah sekarang ni semua online, jadi senang, semua senang. Okey, sebab keperluan maklumat wakaf boleh dapat dengan cepat dan tepat. Bila semuanya lengkap, macam dia boleh bantu satu sistem sokongan, dia boleh wujudkan satu sistem sokongan kepada kerajaan. Contohnya dia boleh untuk bangunkan ekonomi ummah. Macam tu. Sebab semuanya tersusun. Okey. Yang terakhir,
sesuai dengan perkembangan ICT yang canggih. Okay, macam zaman sekarang, macam yang saya cakap tadi, semuanya boleh online di hujung jari je kan nak buat semua. Jadi bila wujudnya e-wakaf ni, takkan bila depa wujudkan e-wakaf ni, jadi depa nak macam mana nak upgrade dia ikut zaman. So macam sekarang zaman di hujung jari. So depa pun buatlah e-wakaf tu ke arah tu, ikut perkembangan zaman kita. Sebab macam seorang macam ada seorang ni pengarah bahagian ICT dekat JAKIM, dia cakap kita sebagai khalifah perlu menguasai dan menggunakan semaksimum mungkin untuk tujuan akhir, iaitu beribadah kepadanya. Okay, maksudnya kita gunalah kecanggihan IT ni, kurniaan dari Allah ni, untuk beribadah kepada dia. Beribadah ke arah jalan yang baik. Gunakan perkembangan ICT kita ni ke arah benda yang baik untuk mendapat manfaat umat Islam kita sendiri. Okay, tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna binti Ramli. Saya akan sambung pembentangan dengan tajuk sedekah. Kita mulakan dengan definisi sedekah. Sedekah dari segi bahasa ialah berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu sadaqah yang membawa maksud benar. Manakala dari segi istilah pula ialah sedekah ini bermaksud pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mahu mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah ini ia bersifat kekal dan manfaatnya boleh digunakan walaupun penyumbangnya telah meninggal dunia. Seterusnya, dalil-dalil sedekah. Kita mulakan dengan dalil Al-Quran, seperti mana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60 yang bermaksud, sesungguhnya sedekah-sedekah atau zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan orang-orang amil yang mengurusnya dan orang-orang mu'alaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang yang bermusafir dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam ayat ni Allah menjelaskan bahawa sedekah atau zakat tu hanyalah untuk orang-orang yang tertentu saja, seperti orang-orang fakir, orang miskin, orang-orang amil, mu'alaf, hamba, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan juga untuk orang-orang yang bermusafir. Dalil Al-Quran yang seterusnya ialah dalam surah An-Nisa ayat 114 yang bermaksud, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia, dan sesiapa yang bertaubat dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Maksud ayat ni, orang yang bersedekah, orang yang berbuat kebaikan, orang yang mendamaikan manusia antara manusia, dan siapa yang bertaubat dengan mencari keredaan Allah ni akan mendapat pahala yang besar. Terakhir, dalil hadis. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, setiap sendi manusia perlu bersedekah. Setiap hari matahari terbit, ada 2 orang mengadili 2 orang adalah sedekah. Membantu orang dengan mengangkat barang ke atas binatang tunggangan adalah sedekah. Satu kalimah yang baik adalah sedekah. Setiap langkah untuk mengerjakan solat adalah sedekah. Dan membuang sesuatu berbahaya di jalanan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Maksud hadis ni, setiap perkara atau anggota kita ni adalah sedekah. Contoh yang ada dalam hadis ni
seperti meleraikan pergaduhan antara dua orang dan menolong mengangkat barang itu adalah merupakan sedekah. Seterusnya, bentuk-bentuk sedekah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw naharan ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi." Yang bermaksud sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang dilakukan setelah dia mati adalah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan, anak saleh yang dia tinggalkan, mushaf Quran yang diwariskan, masjid yang dibina, rumah bagi Ibnu Sabil yang dia bina, sungai yang dia alirkan, dan sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup. Semua sedekah yang dia buat ni akan mendapat pahala yang berterusan setelah dia mati. Maksud Ibnu Sabil ni ialah musafir yang terputus perjalanan. Seterusnya, fadilat bersedekah. Yang pertama, menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Dengan bersedekah, kita dapat menghapuskan dosa dan kesalahan terdahulu. Tapi dosa yang kita buat tu adalah kita kesal, kita insaf dan kita bertaubat. Dan kita janji tak akan ulang lagi. Okey, yang kedua ialah memisahkan diri dari neraka. Nabi SAW bersabda, "Bersedekahlah kamu sekalian kerana sesungguhnya sedekah itu pemisah dari neraka." Kita sedekah sikit pun dapat elak daripada api neraka. Nabi bersabda lagi, "Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma." Maksudnya kita sedekah sikit pun insya-Allah dapat memisahkan diri kita dari neraka. Seterusnya, yang ketiga ialah dilipat gandakan pahala. Orang yang bersedekah ni Allah angkat darjat dia. Maksudnya perbuatan sedekah ni adalah salah satu perbuatan yang sangat Allah suka. Lepas tu Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud perumpamaan orang-orang yang menderma, yakni sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji dan Allah melipat gandakan yakni balasan kepada orang yang dikehendaki dan Allah Maha Luas anugerahnya lagi Maha mengetahui. Maksudnya kita sedekah, Allah bagi pahala kat kita. Seterusnya, yang keempat ialah dapat melalui jambatan Siratul Mustaqim dengan cepat. Seperti mana yang kita tahu, Siratul Mustaqim ni adalah titian yang mana kita kena lalu. Tak semua orang berjaya harunginya. Tapi dia akan menjadi lebih mudah kepada sesiapa yang memberi sedekah. Jadi janganlah kita kedekut janganlah kita kedekut nak tolong orang. Sebab apa? Sebab sedekah ni insya-Allah akan menjadi penolong kita di hari akhirat nanti. Seterusnya, yang kelima ialah dapat memadamkan kepanasan alam kubur. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya." Seterusnya, yang terakhir ialah mendapat naungan pada hari akhirat. Okey, orang yang suka bersedekah ni adalah orang yang golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari akhirat nanti. Tetapi orang yang bersedekah ni mestilah orang yang ikhlas. Maksud orang yang ikhlas ni maksudnya dia tak hebahkan pemberian dia ni dan dia tak menunjuk. Maksudnya dia tak riak. Seperti mana ada satu hadis ni dia mengatakan seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya maka ia menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya benda tu maksudnya kita sedekah secara diam-diam. Bukannya kita nak orang puji kita ke nak
orang macam mana nak orang puji kita lah maksudnya kita sedekah diam-diam antara kita dengan Allah je yang tahu. InsyaAllah akan mendapat naungan pada hari akhirat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Atira binti Arsyad dan memetrik di 182107002. Okay. Kita balik pula kepada hikmah sedekah. Okay. Antara hikmah sedekah adalah memperkuat iman. Okay. Ibadah menjadi sarana pengabdian hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan sedekah dalam Islam menjadi salah satu perintah untuk semua orang Muslim. Okay, sedekah yang dilakukan dengan niat ibadah dapat menguatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, selain itu, sedekah dapat menghindari sikap tamak. Okay, sikap tamak ni ialah salah satu sikap yang buruk yang harus dihindari oleh orang-orang Muslim. Oleh itu, sedekah dapat menyembuhkan penyakit tamak. Bukan penyakit tamak saja, malah penyakit kecil seperti demam. Hadis ada menyebut, ubatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Okey, yang terakhir pula adalah kesimpulan sedekah. Okay, ulama menetapkan bahawa hukum-hukum sedekah adalah sunnah. Pada dasarnya, sedekah dapat diberikan kepada siapa sahaja dan di mana sahaja tanpa terikat oleh masa dan tempat. Namun, ada juga waktu yang tertentu yang lebih diutamakan. Okay, contohnya pada bulan Ramadan. Kita mau bagi dengan siapa, kita mau sedekah dengan siapa, di mana, tinggal di mana, mungkin gelandangan. Okay. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang sedekah ialah apabila anak Adam wafat, maka putuslah amalnya kecuali 3 hal, iaitu sedekah amal jariah, pengajaran dan penyebaran ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, dan juga doa anak-anak yang soleh.